Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan isu apabila kenyataan dikeluarkan oleh Presiden PAS di laman sosial beliau berkenaan dengan pesta kezaliman. Apa yang saya lihat daripada kenyataan itu, beliau mengatakan bahawa kita sedang menyaksikan pesta kezaliman yang sedang berlaku. Kezaliman adalah satu kemungkaran dan yang besar menjadi kewajipan kita untuk mencegah dan menyelamatkan negara daripada kemungkaran. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan ini juga, beliau mengatakan bahawa ini adalah perkara yang berlaku dalam negara kita ini. Walaupun sudah berlaku, masih ada jalan untuk kita membuat perubahan. Tidak lama lagi pilihan raya negeri akan diadakan. Kita ajak rakyat untuk mengundi Perikatan Nasional supaya memerintah kerajaan negeri-negeri ini. Daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ini berkenaan dengan isu pesta kezaliman, adakah disebabkan oleh hari ini pengerusi bersatu didakwa di mahkamah, maka keluar pula hujah ataupun dalil baru bahawa ini adalah satu pesta kezaliman. Saya rasa rakyat di negara ini lebih tertarik dan memberi tumpuan kepada pemerintahan yang adil ataupun pemerintahan yang ada hari ini, iaitu kerajaan perpaduan ini, yang mana dilihat oleh rakyat tidak berbelah bagi untuk membantu rakyat yang susah di bawah. Tetapi kalau kita lihat kerajaan yang dikatakan zalim hari ini, yang mana kalau kita lihat baru saja melepasi 100 hari dan mungkin 100 lebih hari berbanding dengan kerajaan Perikatan Nasional yang 33 bulan, yang mana kerajaan itu juga didirikan dengan hasil mereka mengkhianat, mereka membuat langkah seretan, tebuk atap, dan akhirnya PAS berjaya berada dalam kerajaan dan PAS tidak bersuara pun tentang isu-isu yang terbaik untuk rakyat. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, kerajaan yang berada dalam 100 hari lebih ini, beliau pertikaikan. Apa yang kita boleh lihat daripada kerajaan pimpinan Perikatan Nasional yang lalu? Yang pertama, kita tahu kerajaan itu ada 70 lebih orang menteri, yang mana telah pun membazir duit rakyat, tetapi menterinya tidak berfungsi sepenuhnya ataupun memberi manfaat pun kepada rakyat, tetapi menghabiskan duit negara, iaitu duit rakyat. Yang kedua, kita tahu kerajaan yang ada hari ini, termasuk Perdana Menterinya, tidak mengambil gaji dan malah menteri-menterinya dipotong gaji. Apakah sewaktu kerajaan Perikatan Nasional melakukan kerja ini? Tidak. 70 lebih menteri semua gaji penuh. Dalam waktu yang sama, rakyat berada dalam keadaan yang susah. Rakyat sampai membantu sesama sendiri sehinggakan bendera putih. Dan kita juga tahu bahawa apa yang berlaku, akhirnya kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin membenarkan rakyat mengeluarkan ke WSP yang menjadi isu yang dimainkan hari ini. Kenapa sampai begitu? Kerana kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan PAS yang ada di dalam kerajaan itu gagal. Kalau mereka berjaya menangani masalah isu ke WSP itu, rakyat tidak keluarkan. Kerana ini adalah masa depan rakyat apabila sudah tua dan duit itu boleh dikeluarkan untuk masa depan mereka. Apa yang berlaku? Mereka gagal dan akhirnya hari ini mereka memainkan isu lagi, iaitu KWSP itu seolah-olah itu adalah satu kewajipan yang perlu rakyat keluarkan apabila susah. Ini bukan tabung yang rakyat perlu keluarkan sewaktu susah. Ini KWSP memang dah termaktubnya macam tu, tak boleh dikeluarkan. Itu isunya. Jadi apa yang dia kata, kita lihat waktu mereka jadi kerajaan, mereka boleh bercuti. Dan kalau kerajaan yang ada hari ini zalim, ataupun kerajaan yang ada hari ini tidak baik, apakah Perdana Menteri tidak akan membantu negeri-negeri yang dipimpin oleh pembangkang? Kita lihat, negeri-negeri pimpinan pembangkang juga diberi peruntukan. Tetapi apa yang berlaku di zaman Perikatan Nasional menjadi kerajaan, mereka hentikan peruntukan kepada Pakatan Harapan. Kenapa ini dilakukan? Apakah ahli parlimen daripada Pakatan Harapan ini tidak mewakili rakyat? Jadi
pada waktu itu ahli parlimen daripada pembangkang yaitu Pakatan Harapan tidak pun bersuara tentang kezaliman ini. Hari ini Presiden PAS hanya kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa di mahkamah, maka beliau rasakan dizalimi ataupun negara ini negara zalim ataupun kerajaan hari ini adalah kerajaan yang zalim. Ini juga kalau kita lihat sudah menghina kerajaan yang di-Pertuan Agong. Kerana kamu kata kepimpinan yang ada hari ini seolah-olah zalim ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri mengetuai kepimpinan yang ada sangat zalim. Saya rasa rakyat pun tidak setuju dengan pandangan daripada Presiden PAS ini. Maka dia mengeliru ke rakyat. Dan akhirnya dia mengajak rakyat untuk menyokong mereka untuk menang di negeri-negeri yang sedang melakukan pilihan raya negeri akan datang ini. Saya rasa rakyat harus berfikir bahawa siapa yang zalim, siapa yang penting diri sendiri, siapa yang makan gaji buta, siapa yang merompak duit negara, itu perlu rakyat ketahui. Bukan ceritanya hari ini ada pesta kezaliman. Sedangkan waktu kerajaan mereka, menteri dia sibuk, ada yang pergi makan durian dan sebagainya, pesta durian. Ini adalah satu yang tidak baik, propaganda yang pada saya pemimpin PAS cuba tonjolkan dengan memainkan isu-isu sentimen agama, sentimen perkauman yang tidak memberi manfaat pun kepada rakyat Malaysia hari ini. Kerajaan yang ada hari ini, kalau dilihat mempunyai permasalahan yang banyak, mereka sedang menyelesaikan masalah yang ditinggalkan oleh delegasi zaman pemerintahan kamu orang itu, yaitu yang ada PASnya di dalam. 70 lebih menteri, seperti mana yang saya ulang lagi sekali lagi. Semuanya gaji penuh, makan gaji buta, dilihat oleh rakyat. Rakyat setengah mati di bawah, tidak ada bantuan. Tetapi akaun bersatu, tup-tup, ada 300 lebih juta. Kita belum lihat lagi akaun PAS, pemimpin-pemimpin PAS, kaya raya. Adakah disebabkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini apabila didakwa, maka seluruh negara ini dilihat zalim? Saya ulang lagi, supaya rakyat memahami apa yang dikatakan sebagai pesta kezaliman. Hanya kerana pemimpin-pemimpin mereka apabila didakwa. Kalau begini, tidak payah dia mengujahkan nak sebut hadis Nabi dan sebagainya seperti mana yang dia buat kenyataan ini. Adakah kita nak membenarkan perasuah-perasuah? Adakah apabila orang ini kita lihat suspek untuk dijadikan sebagai mereka akan didakwa, adakah itu terus dikatakan kezaliman? Dia harus membuat satu pembuktian juga di mahkamah, dan akhirnya kalau memang betul bersalah, barulah dipenjara ataupun didenda. Sekarang ni masalahnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin belum lagi didapati bersalah, tetapi didakwa. Dan begitu juga Tan Sri Muhyiddin Yassin harus Presiden PAS akui bahawa itu adalah kluster mahkamah. Ini, jadi tak payah nak berputar belit, tak payah nak memainkan isu kerajaan yang ada hari ini, tak payah nak menghentam PH ada dalam kerajaan, tak payah nak menceritakan tentang DAP. Yang paling penting adalah kerajaan hari ini menjalankan amanah yang terbaik untuk negara. Delegasi yang ditinggalkan oleh pimpinan Perikatan Nasional adalah prestasi terburuk dalam pentadbiran negara. Itu hakikat. Jadi apakah rakyat masih nak menyokong dengan mereka-mereka ini? Saya harap rakyat selepas PRU ke PRN ini nanti fikir-fikirkan, jangan lagi undi kepada mereka ini, kerana mereka ini pembohongannya lebih, cerita saja, tapi hakikatnya mereka tidak pandai mentadbir negara. Itu jawapan dia. So itu cerita saya. Sekian, terima kasih.